السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita masih lagi dalam babul qana'ah wal iqtisad fil ma'isyah wa dhammi su'al. Bab bersederhana dalam kehidupan dan celaan meminta-minta. Al-qana'ah maknanya redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bahagikan kepada kita. Al-iqtisad maksudnya hidup dalam keadaan bersederhana. Hadis nombor 524 وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia kata, aku telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memberi kepadaku, yakni meminta harta, kan? Kemudian aku minta lagi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada aku, dua kali dah. Kemudian aku minta lagi, maka Rasulullah SAW memberikan kepadaku, tiga kali minta lah, kan? Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini khadirun hulun, maksudnya cantik ataupun indah dan manis. Asal makna khadirun ni maksudnya hijau, kan? Hijau maksudnya satu yang indah, cantik, kan? Maknanya mata kita seronok tengok, hati kita sentiasa teringat pada dia, berkehendak. Itu maknanya khadir, kan? Macam khadrawat ni sayur-sayuran, kan? Sayur khudar, maksud sesuatu yang hijau. Jadi akhdar warna hijau, jadi khadirun sesuatu yang hijau yang cantik, kan? Maknanya pemandangan warna hijau tengok cantik, kan? Gitu. Jadi maknanya cantik atau indah dan manis. Itu maknanya harta ini. Mana tak ada orang yang tak suka kepada harta. Jadi Nabi SAW samakan harta benda itu seperti buah-buahan yang hijau yang manis ataupun sayur-sayuran yang sedap, kan? Kenapa? Kerana hati ataupun jiwa sentiasa cenderung kepadanya. Itu harta. Sebab tak ada orang yang tak suka kepada harta. Maka barang siapa yang mengambilnya bisakhawati nafsin, yakni hasala lahu an tayyibi nafsin bidun ilham, maksudnya dia dapat harta tadi dengan, maksudnya tanpa meminta-minta, kan? Dia usaha walaupun sikit dapat banyak, terutamanya macam tu, kan? Bukan maksudnya dia ni orang kata apa, hidup untuk mengumpulkan harta, bukan begitu maksud dia, kan? Jadi mengambil harta bisakhawah,
Maksud dia dapatkan harta tadi bukan dengan cara yang tak elok, dengan cara yang meminta-minta, begitu. Bila dia dapat harta yang macam tu, akan diberkati untuknya pada harta itu. Harta itu jadi berkat. Jadi berkat. Kata Nabi SAW kepada Hakim, dan barang siapa yang mengambil harta itu bi israfi nafsi, maksudnya bitatallu'iha alaihi, maksudnya dengan maknanya meminta-minta, kan, memberi isyarat kepada manusia bahawa dia berkeinginan, kan, apa yang ada di tangan orang lain, begitu. Maka diumpamakan ia seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Makan tapi tak kenyang. Macam itulah, makan dah habis pinggan, tambah lagi sepinggan, tambah lagi sepinggan, tambah lagi sepinggan. Makan tapi tak kenyang. Jadi begitulah orang yang mendapatkan harta tadi dengan cara yang maknanya ilhah, utamanya dengan meminta-minta tadi, kan. Begitu. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, maksud tangan yang memberi, khairun, lebih baik daripada tangan yang menerima. Minal yadi as-sufla, daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas maknanya lebih baik daripada tangan yang di bawah. So, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Qala Hakimun, kata Hakim pada Rasulullah SAW, bila Rasulullah kata macam tu, kan, Rasulullah beri peringatan kepada dia, ingat kepada dia, ni harta ni, kan. Jadi sahabat berkata dia minta, kan, dia ingat okey, kan, sebab dah benda banyak, minta, ya. Maksudnya ketika berlaku pembukaan, penaklukan wilayah-wilayah, kan, jadi harta datang ke Al-Madinah, jadi maknanya harta rampasan perang, kan, Al-Ghanimah ataupun Al-Fai tadi, kan, jadi banyak. Maka sahabat tengok meminta Nabi SAW, tengok ada lagi, minta lagi, tengok banyak lagi, minta lagi, dah ada, kan, minta. Dan dia kata ni harta ni memang macam tu lah, kan. Jadi maknanya bila dah Nabi SAW nasihat dia macam tu, Nabi kata inilah dia harta manis, kan. Jadi maknanya, dan ada kala harta itu diberkati untuk kita, dan ada kala harta itu tak diberkati, tak berkat, harta tak berkat. Maknanya kita nak ni berkat lah, kan. Baik. Jadi kalau tak berkat, maksudnya sentiasa nak lah, macam orang yang makan tidak pernah kenyang. Kemudian kata Hakim, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqqi, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak akan mengambil daripada seseorang pun selepas engkau sesuatu sehingga aku mati. Lepas ni orang nak bagi apa, aku tak mau ambil dah. Okay? Bukan maksudnya aku tak akan minta. Bukan makna dia kata aku lepas ni aku tak minta ke sahabat dah. Tapi dia kata lepas ni aku tak akan ambil. Maksudnya tak akan ambil ni, kalau ada orang nak bagi apa dia tak mau ambil. La arzaq, ada yang kata, okay? La arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa ad-dunya, maknanya aku tak akan ambil daripada seseorang pun selepas engkau sehingga aku mati. Itu dia. Maknanya dia bukan bersumpah lah, tapi dia kata sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, bila mereka kata satu perkataan, mereka akan laksanakan perkataan itu, ya. Mereka akan melaksanakannya, terutamanya bila dia bercakap depan Nabi SAW. Jadi sedangkan mereka mengetahui lah, Allah Ta'ala kata kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, amat besar kemurkaan di sisi Allah bila kamu kata kamu tak buat. Jadi dia buat, Hakim dia buat. Selepas Nabi SAW wafat, dia hidup lagi zaman Abu Bakar jadi khalifah, kan? Dan ada hak dia pada harta al-fai' ataupun harta ghanimah. Abu Bakar panggil dia, panggil Hakim bin Hizam, mari sini, ambil bahagian dia. Dia tak ambil, dia tak mau. Sampailah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, naik Umar pun panggil Hakim, mari ambil bahagian kamu. Ya, hak kamu, milik kamu, bahagian kamu. Kan? Dia tak ambil, tak datang dia tak ambil. Ni Hakim, kan. Jadi gitu. Para sahabat radhiyallahu anhu macam tu. Sehinggalah kan, zaman Umar panggil dia, suruh ambil bahagian dia daripada fai' itu. Fai' ni daripada fai' harta rampasan, harta perang yang berlaku tanpa peperangan lah. Fai'. Ya, kalau ghanimah berlaku dengan peperangan, ini tak ada perang apa, musuh tinggal lari selerak macam tu, kan, tinggal harta benda, jadi fai', ya. Jadi ada bahagian dia. Faqala, maka kata Umar,
ya ma'syaral muslimin, hai sekalian orang-orang Islam, ushidukum, aku persaksikan kamu semua ala hakimin, kamu semua jadi saksi aku bahawa hakim, ya, aku dah panggil dia, aku panggil dia nak bagi hak dia, dan yang Allah Ta'ala beri untuk dia, qasamahullahu, bahagian dia ni Allah yang bagi. Fai', ya, fi hadzal fai', ya, jadi fai' ni Allah Ta'ala yang bahagi, pembahagian daripada Allah Ta'ala, ya. Jadi faya'ba, tapi dia enggan, dia tak mau. Faya'ba ya'khudhahu falam yarzaq hakimun ahadan, hakim tak mau ambil daripada seorang pun, ya kan, selepas Nabi SAW sehingga dia mati. Panggillah, bagilah apa dia tak mau ambil. Macam tu sahabat. Sebab macam tu dia kata dekat Nabi SAW. Baik. Jadi pengajaran pada hadis di antaranya al-mu'ti khairu min al-akhdi, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Yang kedua, jam'ul mal min ghairi hajah yadur wa la yanfa', menghimpunkan harta tanpa hajat. Menghimpunkan harta tanpa hajat, dia memberi mudarat tetapi dan tidak memberi manfaat. Tak ada manfaat. Seronok himpun kan. Maknanya projek sana, projek ni, projek harta banyak. Tapi dia tidak menggunakannya pada jalan yang sepatutnya, tidak menginfakkannya, maka ia memudaratkan, tidak memberi manfaat. Sebagaimana Qarun yang kaya-raya kan. Allah Ta'ala kata dalam Quran kisah kekayaan Qarun. Sudah. Sampai hari ni orang dah sebut harta karun. Kita dah ingat harta karun ni apa bila kita mengaji? Harta Qarun. Kan? Yang Allah sebut dalam surah Al-Qasas kan. Kemudian jadi dianjurkan maknanya kita mengambil saksi lah ke atas orang yang enggan untuk mengambil haknya. Anjuran saja, bukan wajib lah, macam perbuatan Umar kan. Gitu. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu 6 nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu fanuqibat aqdamuna wa nuqibat qadami ataupun wa naqabat qadami wa saqatat adfari fakunna naluffu ala arjulina al-khiraqa فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. معنى حديث daripada Abi Burdah, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Abu Musa, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, pergi berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami wa nahnu 6 nafarin bainana ba'iruna taqibuhu, kami setiap seekor unta 6 orang naik. 6 orang naik unta gili-gili, bukan naik sekali lah 6 orang dah. Naik sekali 6 orang ambil unta tu. Maknanya naik turun agak-agak lah. Kan jalan berapa? Kan jarak, orang ni turun, orang ni naik pula, orang ni jalan kaki. Orang ni naik pula, satu unta share 6 orang lah. Kan naik turun. Begitu. Sehingga melecet, fanaqibat aqdamuna, sehingga tapak kaki ini melecur.
Melecur. Panas jalan melecek lah. Gitu. Dan kaki aku pun melecek juga. Dan jatuh kuku aku. Wasaqata adfari, sampai jatuh kuku dia. Kuku ni terkeluar. Jalan kan. Gitu. Dan kami membalut kaki kami dengan cebisan kain. Al-khiraq ni cebisan kain yang ada lah, balut kaki. Mana kasut tak ada. Okay? Maka dinamakan peperangan itu peperangan Dhatul Riqa'. Okay? Maksudnya Dhatul Riqa' ni peperangan dia panggil apa? Dhatul Riqa' ni maksudnya dia panggil cebisan kain yang digunakan untuk membalut kaki. Okay? Gitu. Perang dia panggil kaki balut macam itulah. Kan? Kenapa? Kerana kami membalut kaki kami dengan kain-kain itu. Kata Abu Burdah. Maka Abu Musa bercerita dengan hadis ini. Abu Burdah kata Abu Musa cerita hadis ni. Kemudian Abu Musa dia macam tak suka nak cerita hadis ni pula lepas tu. Lepas tu orang nak tanya lagi, macam dia tak suka nak cerita hadis ni, kisah ni. Kata Abu Musa, ma kuntu asna'u bi an adhkurah, aku tak mahu cerita, dia kata. Aku tak mau cerita dah kisah ni. Cukuplah sekali dulu aku cerita. Katanya, kata Abu Burdah, seolah-olahnya Abu Musa ni dia tak suka untuk menceritakan kebaikan amalan yang pernah dia lakukan. Mana dia buat kebaikan dia nak lupa, dia tak mau ingat. Dia buat baik, dia kalau boleh tak mau ingat lah. Jangan ingat. Bila ingat kira nak cerita ke orang, nak cerita kan. Bila kita lupa yang kita pernah buat baik, kita cerita ke orang. Jadi seolah-olahnya Abu Musa ni maknanya dia tak suka untuk menceritakan kebaikan yang pernah dia lakukan. Baik. Jadi perang Dhatul Riqa' ni berlaku dikatakan pada tahun yang keempat Hijrah lah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dia berlaku pada tahun yang ketujuh Hijrah. Nabi SAW keluarlah bersama dengan 400 orang tentera muslimin, dan dikatakan bilangan mereka 700 orang, dikatakan. Jadi maknanya tak dapat jumlah yang pastilah. Kata 400, dikata juga 700 orang. Dan Nabi SAW lantik Abu Dhar Al-Ghifari jadi amir di Al-Madinah, kan? Nabi SAW keluar dengan para sahabat lah. Gitu. Kemudian jadi dalam perang itu juga ketika kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perang tadi, dalam perjalanan Nabi SAW laksanakan solat khauf, solat khauf. Dan ini juga berlaku ketika Nabi SAW berhenti di satu tempat, kan, tidur di bawah sebuah pokok. Nabi gantung pedang dari pokok itu. Lalu datang seorang Arab Badui, dia ambil pedang tadi, maka dia acukan pedang tadi kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, ma ya'asimuka minni, siapa nak jaga engkau, siapa nak tahan engkau daripada aku? Ini pedang kau di tangan aku bunuh engkau. Siapa boleh selamatkan engkau sekarang? Dia huduskan pedang di depan Nabi SAW. Nabi kata Allah. Bila sebut je Allah, menggigil Arab tadi, terjatuh pedang Nabi SAW. Nabi ambil pedang. Nabi kata, sekarang siapa nak selamatkan engkau daripada aku? Maka dia kata, jangan bunuh aku. Kun khaira akhirin, jadilah orang yang sebaik-baik orang pegang pedang. Jangan bunuh aku. Aku janji tak akan sekian-sekian lah, begitu. Ini dalam kisahnya jugalah. Begitu juga disebutkan bahawa dalam perang ni turun ayat 11 dalam surah Ma'idah. Baik. Jadi pengajaran hadis ni harus menyebut tentang amalan salih dan bercerita dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita apabila dalam cerita tadi tidak mendatangkan riak
dan tidak mendatangkan sum'ah ketika kita menyebutnya, dan penyebutan itu akan memberi manfaat kepada manusia. Contohnya ayah-ayah kita kan, dicerita kat kita bahawa dia dulu perang dengan komunis, tentera dan sebagainya. Kan nak cerita kan, hampa lah ni penakut, kami dulu makan peluru, bukan kunyah peluru lah maksudnya. Jadi mereka cerita kat kita tu bukan mereka nak riak, bukan nak sum'ah, tetapi nak suruh kita ni jangan jadi lembek sangat, kan? Jadi kami pertahankan tanah air ni dengan darah dan air mata. Hampa ni duk seronok, dia kata, duk isap dadah dan sebagainya. Dia nak bagi kita semangat, bukan dia nak dia nak sum'ah ataupun dia nak riak, tak, gitu. Begitu juga karahah, maksud di makruh jugalah. Kalau seseorang tu cerita apa yang dia buat daripada kebaikan yang lampau, kan, bila dia bimbang dengan cerita dia tadi akan mendatangkan riak lah dalam diri dia, maka waktu itu makruh kalau dia bimbang lah, gitu. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Amr bin Taghlib bi fath ta al-muthannat fawqa wa iskan al-ghain al-mu'jamah wa kasr al-lam taghliba radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin faqassamahu fa'ata rijalan wa taraka rijalan fabalaghahu anna alladhina taraka atabu fahamidallah thumma athna alayhi thumma qala amma ba'du fawallahi inni la u'ti ar-rajula wa ad'u ar-rajula والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر بن تغلب قال عمرو بن تغلب عمرو فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه البخاري. Baik, daripada Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kepada baginda, didatangkan kepada baginda dengan satu harta ataupun dengan tawanan. Orang mari harta bagi dekat Nabi sallam ataupun orang bagi tawanan, kan, tawanan perang, harta-harta rampasan perang. Maka Nabi sallallahu pun membahagikan harta dan tawanan tersebut, kan? Dan Nabi berikan harta dan tawanan tadi kepada beberapa lelaki, dan Nabi tidak memberi kepada beberapa lelaki yang lain. Maksudnya pembahagian harta perang ni ikut ijtihad Amir. Kalau Amir tak mau bagi kepada saya, kepada kita, tak boleh kata apa. Kan Amir ni dia tengok siapa yang patut dapat. Kau tengok kau ni nampak macam orang kata apa? Macam lihat sangat, macam tak apa nak semangat, Nabi bagi. Iman dia orang tu, iman orang tadi, maknanya nak jaga iman orang tadi dengan diberi kepada dia, maka dia akan jadi semangat. Dia maksud dia gitu. Jadi Nabi SAW tengok ada orang Arab Badui, Nabi bagi 100 ekor unta, ada 50 ekor unta, ada Nabi tak bagi langsung pun ada, okey, Nabi tak bagi. Tengok Jadi bila dah selesai macam tu, maka sampailah ke telinga Nabi SAW bunyi-bunyi suara orang duk kata, kan, dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, dia kata pedang kami duk berdarah lagi, duk masih basah lagi dengan darah musuh, tapi kami tak dapat apa pun, kan, ni depa ni dapat ni kita tak dapat apa pun, kan, gitu. Jadi bila sampai cerita ni, berita ni kepada Nabi SAW, Nabi pun bangunlah, berkhutbah lah di hadapan para sahabat semua, dan Nabi mulakan khutbah dia dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamidallah. Kemudian Nabi ulangi pujian ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi berkata, amma ba'du, adapun selepas itu, selepas puji Allah dan selepas mengulangi pujian atas Allah dan selepas berselawat ke atas dirinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, fa wallahi, maka demi Allah, sesungguhnya aku memberi seseorang dan aku tidak memberi kepada orang yang lain.
Aku bagi kepada seseorang dan kepada orang lain aku tak bagi. Ada yang aku bagi, ada yang aku tak bagi. Dan orang yang aku tidak beri kepadanya lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Masya Allah. Okay? Orang yang aku tak bagi lebih aku sayang daripada orang yang aku bagi. Kan? Tengok Nabi SAW. Akan tetapi hanya sahaja aku memberi kepada beberapa orang, kepada beberapa kaum, kerana aku melihat dalam hati mereka ni ada macam ketamakan dan kekurangan, sedikitnya kesabaran mereka, nipisnya, rendahnya iman mereka. Nabi tengok sebagai orang ni tak apa nak ni kan. Jadi maknanya Nabi bagi nak jaga iman daripada tadi, nak jaga Islam daripada tadi, Nabi bagi. Begitu. Tengok. Dan aku tidak beri kepada beberapa kaum. Maksudnya aku akilu aqwaman, maksudnya aku biarkan beberapa kaum yang lain aku tidak beri kepada mereka. Kenapa? Kerana Allah telah jadikan dalam hati mereka itu kekayaan dan kebaikan. Dalam hati mereka dah kaya dah. Dan dalam hati mereka ada kebaikan. Sebab itu aku tak bagi kepada mereka. Kan? Di antara mereka yang yang kaya hati itu adalah Amr bin Taghlib. Oh, maknanya Nabi cakap macam tu, Amr bin Taghlib ada di situ. Maka dia punyalah seronok. Kan? Bahawa dia ni termasuk di kalangan orang yang Nabi sayang. Dia tahu, maksud Nabi SAW bagi tahu bahawa dia termasuk di kalangan orang yang Nabi sayang. Maka Amr bin Taghlib kata, demi Allah, dia kata, maka demi Allah, sesungguhnya dengan perkataan yang Rasulullah cakap ini lebih aku sukai daripada unta-unta merah yang banyak kalau aku memilikinya. Maksud dia, apa yang Nabi cakap ni lebih aku suka daripada segala kekayaan yang ada, kata Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu. Baik, itulah dia hadisnya. Ya. Pengajarannya Nabi SAW mulakan khutbah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala lah. Itu cara mulakan khutbah ataupun menyampaikan sesuatu mesej ataupun ceramah lah. Kemudian kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menarik hati manusia kepada kebaikan ataupun kepada Islam lah, dan menyelamatkan mereka daripada kecelakaan ataupun kebinasaan ataupun daripada neraka. Baik, hadis juga menjelaskan tentang kelebihan Amr bin Taghlib lah. Kemudian hadis seterusnya, wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hadis Hakim bin Hizam lagi, macam hadis kita baca tadi kan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu bersabda, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Wabda biman ta'ulu, mulakan memberi itu dengan siapa yang kamu tanggung, siapa yang kamu sara. Kan? Mana family kita, keluarga kita, adik kita, abang kita, kakak kita, kan, tengok. Maknanya kita utamakan mereka dahulu, lepas tu baru orang lain. Kan? Wa khairus sadaqah an dhahri ghinan, sebaik-baik sedekah itu maknanya dalam keadaan kita ni kaya dan sayang harta. Maksudnya kaya dan sayang harta lah. Sebab kita ni dalam keadaan kita sihat, kita kaya, kita sayang harta. Itu sebaik-baik sedekah. Yang mana kita tadi juga memerlukan. Begitu. Wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga diri dia daripada meminta-minta, dia berhajat tapi dia tak minta-minta. Dan tidak mengisyaratkan bahawa dia tu nak ataupun berhajat kepada sesuatu, ya'ifahullah, maka Allah Ta'ala akan jaga diri dia. Gitu. Wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa yang dia tadi merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, maka Allah akan cukupkan untuk dia. Yughnihillah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maknanya maksud hadis, wa may yasta'fif ay yamtani'u 'anis su'al,
Orang yang menahan diri dia daripada meminta-minta dalam keadaan dia itu berhajat, yu'ifuhullah, maksudnya yujazihi, Allah akan memberi balasan kebaikan ataupun pahala kepadanya dengan sikap dia tadi yang menahan diri daripada meminta-minta. Yu'ifahullah, maksudnya kata Ibnu Tin, imma ayyarzuqahu minal mal, sama ada Allah akan berikan kepada dia rezeki harta yang mencukupkan dia daripada meminta-minta, ataupun Allah akan berikan kepada dia rasa kecukupan dalam hati, rasa cukup dalam hati, al-qanaah tadi. Ini kata Ibnu Tin. Hadis menjelaskan tentang dimakruhkan kita ni bersedekah dengan sesuatu yang kita berhajat kepadanya, ataupun dimakruhkan kita bersedekah dengan semua apa yang kita miliki, bagi semua habis. Kan? Sehingga apa? Sehingga tidak mendorong kita untuk meminta kepada orang. Bila dah habis dah bagi ke orang, bagi, tak ada apa dah. Tiba-tiba dia berhajat kena minta kepada orang lain. Minta kepada orang semula. Ini makruh kan? Gitu. Kemudian hadis menjelaskan tentang kelebihan orang-orang yang kaya, kan? Apabila dia menunaikan haknya ke atas, maknanya dia ditunaikan hak dia atas harta dia tadi, lebih afdal daripada orang fakir. Lebih afdal daripada orang fakir, orang miskin. Kenapa? Yang boleh memberi adalah orang yang memiliki. Maksud orang kaya hanya dia boleh bersedekah. Ada orang fakir dia tak boleh nak bersedekah. Jadi itu afdal dia. Kemudian hadis seterusnya, وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلمون. Jadi daripada Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah bersabda, janganlah kamu ni membanyakkan meminta-minta, banyak meminta-minta, jangan. Kata Nabi SAW, la tulhifu fil mas'alah, jangan asyik minta, minta, jangan, kata Nabi. Maka demi Allah, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu yang meminta sesuatu kepada aku. Diminta kepada aku sesuatu, maka diberikan kepadanya apa yang dimintanya daripada aku, sedangkan aku ni tak suka. Wa ana lahu karihun, aku ni tak suka nak bagi kat dia, dia minta juga. Maka tidak akan diberkati padanya tidak akan diberkati pada apa yang aku berikan kepadanya. Ini dia larangan meminta-mintalah ni. Sebab apa? Nabi SAW tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang meminta. Bila orang minta ke Nabi tak pernah kata tak ada. Nabi akan cari bagi, ada juga. Sedangkan kalau ada orang meminta ke Nabi SAW, Nabi tak ada nak bagi, Nabi kena cari juga. Nabi jadi tak suka lah Nabi minta orang yang bagi pada orang ni. Jadi maka apa yang Nabi bagi tadi tak ada berkati pada orang tersebut. Itu dia. Jadi pengajaran bagi hadis ini sepatut ataupun selayaknya bagi seorang ketua untuk berpesan kepada orang bawahannya. Okay. Jadi maknanya memberi pesanan yang baik kepada mereka sebagaimana Nabi SAW memberi pesanan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ataupun nasihat, terutamanya apabila mereka melakukan sesuatu yang menyanggahi syariat ataupun perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada mereka.
Kemudian وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه رواه مسلم. Daripada Abdul Rahman bin Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia kata, ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami itu jumlah kami 9 orang ataupun 8 orang ataupun 7 orang, dia pun dah tak ingat. Ya, maknanya kami 9 atau 8 atau 7, lebih kurang dulu lah. Maka Nabi SAW pun kata dekat kami, bila Nabi ni ada 7 orang, kami ada 7 orang, 8 atau 9 orang dekat Nabi SAW, maka Nabi kata, tidakkah kamu mahu memberi bai'ah kepada Rasulullah SAW? Kata Rasulullah lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidakkah kamu mahu memberi bai'ah kepada utusan Allah? Dan kami ni baru saja bagi bai'ah. Baru saja bagi bai'ah oleh Nabi SAW. Nabi tanya lagi. Kan? Tak bagi bai'ah tak? Okay? Jadi kami kata, ya Rasulullah, kami telah memberi bai'ah kepadamu. Kemudian Nabi kata lagi, ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kamu semua mahu memberi bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi kata kali yang kedua, fabasatna aydiyana wa qulna. Maka kami pun hulurkan tangan kami dan kami pun berkata, qad bay'naka ya Rasulullah. Kami telah pun memberi bai'ah kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala ma nubayyi'uka? Nak bagi bai'ah apa lagi? Macam mana lagi bai'ah kami nak bagi ni? Kan, atas apa kami nak bagi bai'ah ni? Atas nak pergi perang ke apa ke? Apa nama? Apa dia? Qala, Nabi SAW kata, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Naklah kamu bagi bai'ah pada aku bahawa naklah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala sahaja, jangan kamu sekutukan Allah Ta'ala dengan suatu pun. Ya. Jangan menyekutukan Allah. Jadi jangan buat benda syirik. Jangan buat benda khurafat. Jadi buat naik gunung jerai duk mandi. Dan lebih heboh. Kan? Panjat gunung jerai, pergi mandi, naik sembahyang atas tu. Macam buah tak sembahyang. Tak sembahyang atas gunung jerai. Tak tahulah apa i'tiqad bawa-bawa ni kan. Gitu. Tu perbuatan kaum Nabi Nuh ni macam tu. Mula-mula macam tu kaum Nabi Nuh ni kan. Kan 5 orang soleh tu mati kan. Apa nama pengikut-pengikut itu macam tu lah. Lah kali tu dia lah tu. Jadi mana rosak habis. Baik, Nabi kata macam tu. Dan bagi bai'ah untuk mendirikan solat 5 waktu, wassalawatil khamsi, dan hendaklah kamu semua mentaati, wa tuti'u. Nabi bagi bai'ah, minta bai'ah supaya jangan syirik dan dirikan solat dan mentaati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam asarra kalimatan khafiyatan. Nabi cakap satu perkataan dengan suara yang rendah. Suara yang rendah. Apa dia Nabi kata? Jangan meminta-minta kepada orang satu pun. Wala tas'alun nas syai'an. Jangan minta pada manusia sikit pun. Nabi rendahkan suara dia. Tadi Nabi cakap kepada sahabat ni, jangan minta-minta pada orang apa pun. Jadi kata Auf bin Malik ni al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia kata sungguhnya aku telah melihat mereka yang bersama aku tadi. Mereka ulaikan nafar. Kami 7, 8, 9 orang tadi, aku tengok mereka ni telah jatuh saut ni maknanya macam tali cemeti tu lah, tali pukul kuda nak pergi laju, unta nak pergi laju tadi kan, jatuh daripada kenderaan dia kan. Maknanya padahal boleh yang minta tolong orang ambil kan, jatuh kan. Dia kata aku tengok seseorang mereka
tak minta kepada siapa pun untuk tolong ambil dekat dia benda hak jatuh tadi. Walaupun orang lalu lalang tapi dia tolong hulu, tak, dia turun ambil sendiri. Sebab dia ingat Nabi kata jangan minta dekat manusia sikit pun. Sampai macam tu, minta tolong kan, minta apa lah, dah dahsyat kan. Sahabat radhiyallahu anhum. Jadi hadis menjelaskan tentang itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum sentiasa menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah suruh buat, dia buat, apa tak ingat cerita dah. Buat. Kan? Padahal tadi baru buat. Nabi suruh buat pula. Lepas tu depa ada muskil, apa tanya. Kan? Sebab Rasulullah tadi dah buat, dia kena buat lagi kan. Buat. Itulah taatnya sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian hadis menggalakkan ke atas kita ni bersikap dengan sikap ataupun akhlak yang mulialah. Maksudnya apa nama? Makarim al-akhlaq. Kemudian wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala وليس في وجهه مزعة لحم. daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, la tazalul mas'alah, sentiasalah perbuatan meminta-minta itu daripada seseorang kamu melakukannya sehingga nanti dia bertemu dengan Allah Ta'ala, nanti di akhirat nanti di wajahnya tidak ada secebis daging pun, tengkorak ada, daging tak ada. Kan? Dia minta-minta tadi kan. Muka tak ada daging, tulang ada. Ini dia. Ini maknanya orang yang meminta-minta tadi. Lepas tu zakat tak boleh minta. Kan? Ya. Kalau kita tak ada hajat, tak ada keperluan, minta apa? Jangan minta. Sebab Nabi kata sallallahu la tahillu sadaqatu lil ghaniyyi al muktasib. Tidak halal zakat itu bagi orang yang kaya yang boleh bekerja, berusaha. Kan? Dah dia tak ada hajat, dia teringin juga nak juga. Tak ada hajat, keperluan, nak juga, minta juga. Tengok orang sebelah minta, dia pun minta juga. Ni tak boleh lah. Gitu. Zakat ni boleh minta bila kita ada keperluan dan hajat. Begitu. Ataupun kita ni termasuk asnaf yang 8 yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 60 tu kan. Ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, untuk guna sabil ke ataupun orang yang amil kan, amil boleh makan zakat, amil zakat kan. Begitu. Orang yang sabil, orang dalam perjalanan, kemudian fi sabilillah, orang yang dalam menuntut ilmu ataupun dalam menyampaikan ilmu dan sebagainya, dan maknanya dalam keadaan dia berhajatlah begitu. Sebab apa? Sebab zakat ni kotoran harta, benda yang kotor kan. Jadi maknanya kalau kita tak berhajat, tak perlu, kita tak boleh ambil. Itu maksudnya. Dan daripada Abdullah bin Umar juga bahawa Rasulullah bersabda dalam keadaan baginda di atas mimbar, wa dzakara sadaqah, dan Nabi SAW menyebut tentang sedekah, wa ta'affuf 'anil mas'alah, dan Nabi sebut tentang sifat al-afaf, menahan diri daripada meminta-minta. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas dan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Al-yadul ulya hiya al-munfiqah, tangan yang di atas adalah tangan yang memberi nafkah. Was sufla hiya as-sa'ilah, tangan di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis muttafaqun alaih, dah baca tadi dah makna dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa takaththuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir, wa huwa Muslim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, sabda Rasulullah, barang sesiapa yang meminta-minta kepada orang ramai kerana apa? Kerana nak bagi banyak harta dia. Ada juga orang jenis minta sedekah nak bagi kaya kan. Orang tak tahu dia kaya, bila dia mati baru orang tahu dia kaya. Minta kan. Jadi
kan? Hobi dia meminta. Jadi barang siapa meminta kepada manusia kerana untuk memperbanyakkan harta dia, maka sesungguhnya dia telah meminta batu ataupun jamrah, bara api ya. Kan? Dia minta bara api. Ya. Maka mintalah sikit ataupun minta banyak. Mintalah sikit atau minta banyak. Mintalah. Kan? Ini hadis ancaman, hadis ugutan daripada meminta-minta tadi. Minta sikit kan minta banyak kan? Sikit pun bara api, banyak pun bara api juga. Minta. Ada riwayat Muslim. Minta dengan sebab untuk membanyakkan, menjadi banyak harta dia tadi. Gitu. Jadi haramlah perbuatannya, adalah haram. Jadi maknanya seseorang hamba tu dia diberi pilihan nak buat apa, buatlah. Nak minta tak minta. Jadi ugutan dan ancaman. Baik, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia kata, sabda Rasulullah, sesungguhnya permintaan itu, meminta-minta itu adalah cakaran yang seseorang lelaki itu mencakar wajahnya. Dia mencakar wajah dia. Maknanya celaan lah. Cakar wajah dia. Melainkan seseorang itu dia meminta kekuasaan. Seorang lelaki minta kekuasaan ataupun perkara yang tak dapat, tidak, dia ni kena minta. Contohnya minta kuasa sebab apa? Sebab dia tahu dia yang boleh uruskan sesuatu perkara tadi. Dia tengok kawan dia ramai-ramai, kawan-kawan dia semua tak layak, dia je layak. Dia tahu bahawa dia yang layak uruskan perkara tadi, ataupun uruskan kawan-kawan dia, ataupun uruskan masyarakat kampung dia. Maka dia boleh minta. Macam Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi hari ni tak tahulah orang yang minta nak jadi menteri, nak jadi apa, dia layak ke tak layak, kita tak tahu kan. Tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Jadi yang kita tahu maknanya, orang yang tak layak pergi minta, dia ni pergi ambil, orang kata apa, batu-batu, sampah-sampah, pergi buh atas kepala dia. Memanglah seronok, duit banyak, elang apa semua kan, puluh-puluh ribu sebulan dapat, nak buat apa? Makan sehari RM20 tak habis. Makan apa? Makan biasa-biasa lah, bukan makan di restoran, hotel yang 5 bintang dan sebagainya. Tu ratus-ratus yang makan kan. Jadi begitu. Jadi maknanya kalau orang tu dia tahu dia boleh menyelesaikan suatu masalah atau suatu perkara, maka dia minta. Contohnya minta jadi ketua kampung. Sebab apa? Sebab dia tahu macam mana nak handle kampung dia ataupun masyarakat kampung dia, dan orang percaya dekat dia, maka boleh dia minta. Kan? Begitu. Kalau kita pun tak tahu kita macam mana, kita nak minta apa? Kan? Cari masalah lah, cari musibah. Begitu. Nabi Yusuf alaihissalam kan dia minta kan? Dia minta letakkan dia supaya jadi apa? Menteri bahagian perbendaharaan. Mana dia ada kepakaran, ada kepandaian dia. Allah Ta'ala ajarkan dia kalau begitu. Contohnya kita kan ada kawan-kawan kita yang belajar kan, degree master, PhD bahagian account dan sebagainya. Dia tahu macam mana nak uruskan keuangan masyarakat kampung dia kan, tabung surau dan sebagainya. Masjid surau di kampung ada kan, biasa masjid kampung ni surau daripada kebun. Macam kampung saya lah ada kebun surau punya, sawit surau punya kan. Jadi maknanya ada orang yang berkelayakan untuk uruskan, maka dia uruskan. Kan? Bukan maknanya dia nak bola poket dia. Kalau dia buat kerja tu, dia tanggunglah dosanya. Kan? Tapi kalau dia orang bertakwa, dia tak akan buat benda macam tu. Dia akan datangkan keharmonian untuk kampung dia. Dengan duit surau tadi, boleh bantu orang susah dan sebagainya. Banyak benda boleh buat tadi kan. Gitu. Dia berkata apa? Menjana ekonomi ummah. Baguslah kalau betul kan. Kalau tak betul, jahanam. Itu ialah. Baik. Hadis riwayat Tirmizi lah. Kemudian hadis yang seterusnya 534. Azan masuk tu Din. Masuk dah.
Jadi kita berhenti di sini lah. Hadis yang ke-534. Jadi Rasul ini ada 900 lebih hadis kan. Itu mana fakta lebih lah. Assalamualaikum. Tak, kita berhenti di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.